Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Jadi insya-Allah mari sama-sama kita malam ni kita baca surah Al-Kahfi 1 hingga 10 insya-Allah. Seperti mana yang selalu kita buat sebelum kuliah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita keteguhan, ketetapan iman untuk berhadapan dengan segala ujian, segala fitnah, khususnya yang sedang berlaku pada ketika ini, dan mudah-mudahan fitnah yang akan berlaku juga akan dihindarkan diri kita dan akan diteguhkan iman kita supaya senantiasa berada di atas landasan yang sebenar sebagaimana yang telah dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wala li'abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka baqi'un nafsaka 'ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina 'ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah.
Pertama dan selamanya kita rafa'kan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas kurniaan nikmat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun masih dalam suasana, dalam keadaan PKPB, namun kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih dibenarkan kepada kita untuk buka masjid, untuk buka surau, untuk datang solat berjamaah, untuk berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan peluang ni kita manfaatkan sebaik mungkin untuk kita mencari keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam masa yang sama kita usaha ikhtiar untuk kita memutuskan rantaian COVID-19 ni. Kita ikut SOP, kita follow SOP. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi dalam masa yang sama juga kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita sedaya upaya melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, juga kita meninggalkan segala yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada kita dok follow SOP ni, kita nak selamat, kita nak Allah angkat wabak ni daripada negeri, daripada qaryah kita, daripada negara kita, tu di antara jalannya juga. Jangan kita buat satu benda yang mana mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah dah timpa dah musibah ni kepada kita, Allah bagi ujian ni kepada kita, fitnah ni kepada kita, supaya kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan kita lalai dalam dunia sehingga lupa kepada Allah. Allah bagi dah ujian nak tegur kita. Tapi masih ramai, masih ada di antara kita yang dia duk buat endah tak endah, masih seronok dalam maksiat, masih seronok dalam program-program yang melalaikan. Jadi hal ni kita bimbang, kita takut tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan sepatutnya kesempatan Allah bagi musibah ni dan dibuka masjid surau majlis ilmu ni, mai kita penuhkan masjid surau, mai kita penuhkan majlis ilmu. Nah, dengan keadaan kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita menadah tangan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah angkat wabak ni, Allah angkat virus ni daripada negeri dan negara kita, insya-Allah. Amin amin Allahumma amin. Tuan-tuan muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bulan lepas saya kata malam ni ataupun kuliah kita hak bulan ni, kita akan sambung tentang satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita mai kat kita, Nabi habaq dalam satu hadis berkenaan tentang peperangan yang akan berlaku di kawasan Sungai Furat, iaitu di Iraq. Pasal apa berlaku peperangan ni? Sebab merebut kebendaan khazanah dunia. Sebab nak merebut harta benda dunia, maka orang akan berperang sanggup bermuruhan antara satu sama lain. Jadi dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam abanglah kat kita. Jadi kita baca hadis ni malam ni, insya-Allah sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Setakat mana yang dan tak dan, kita bawa pergi bulan depan pula tuan-tuan, insya-Allah. Jangan duk kalut kan, jangan duk nampak macam tak lagi habis lambat. Tak apa, pelan-pelan insya-Allah. Baik, saya baca, tuan-tuan boleh dengar hadis ni. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu hatta yahsira al-furatu an jabalin min zahabin yuqtatalu alayhi fayuqtalu min kulli 199 fayaqulu kullu rajulin minhum la'alli an akuna ana anjum. Wa fi riwayatin yushiku an yahshara al-furatu an yahsira al-furatu an kanzin min zahabin faman hadarahu fala ya'khudh minhu shay'an
atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis muttafaqun alaih. Daripada sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Abu Hurairah, Nabi bersabda. Nabi habaq kat para sahabat dalam satu hadis yang hari ini kita baca malam ni, insya-Allah mungkin tuan-tuan pun pernah dengar dan pernah baca hadis ni. Kata Abu Hurairah, Nabi pernah sebut, Nabi pernah kata, la taqumus saah, kata Nabi, tidak akan berlakunya kiamat, tidak akan terjadinya kiamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW kata tidak akan berlakunya kiamat, tidak akan terjadinya kiamat, kata Nabi SAW pada hatta yahsiral furatu, sehinggalah kata Nabi sungai Furat, sungai Furat, iaitu sebuah sungai yang terdapat di Iraq. Sungai yang terdapat di Iraq. Ada yang mengatakan panjang sungai Furat ni lebih kurang ataupun kurang lebih 2,781 kilometer, hampir dengan 2,800 kilometer. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Panjang sungai Furat ataupun 1,730 batu panjang sungai Furat ni. Tuan-tuan Google tengok, boleh Google lah zaman canggih, Google tengok sungai tu hari ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad, air dia dah mula kurang. Dah mula surut dah air dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Bahkan dua anak sungai dia dah mula kering dah. Dua anak sungai itu dah mula kering dah. Sungai Furat yang Nabi SAW sebut dalam hadis ni. Maka kata Nabi, tidak akan berlakunya kiamat, tidak akan jadinya kiamat sehingga sungai Furat ni, sungai yang terdapat di Iraq ni, menjadi surut airnya, sehingga ternampak an jabalin min zahabin, kata Nabi, sehingga ternampak sebuah gunung, sebuah bukit min zahabin, daripada emas, kata Nabi SAW. Kita lah mau duk fikir ni, dia duk jadi betul ke tak betul? Kan ada duk fikir, betul ke ustaz, memang nampak gunung emas betul ke? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Jadi hak ni pun ulama ada perselisihan pendapat. Ada ulama mentakwilkan, bahkan ramai ulama mentakwilkan bahawa gunung emas tu atau perbendaharaan emas itu merujuk kepada minyak. Sebab Iraq ni dia kaya dengan minyak. Bahkan Iraq ni duk perang. Daripada zaman Saddam Hussein dulu sampailah zaman Saddam Hussein pun dah dihukum gantung dan sebagainya, tuan-tuan. Tu nak Iraq, negara yang kaya dengan minyak. Sebab tu ulama kata ada yang mentakwilkan gunung emas tu minyak. Duk berlaku pergolakan di negara Iraq ni, sampai Allah sallallahu alaihi sayyidina Muhammad masih berlaku. Bahkan tanda kepada hampirnya kiamat, tanda berlakunya kiamat. Akan berlaku kiamat, kata Nabi ni, akan berlaku pembunuhan nanti di kawasan Iraq. Dan ada juga ulama yang mengatakan jabalin min zahabin, gunung emas ni, gunung daripada emas ni, gunung emas. Kau ulama kata macam tu, memang gunung emas. Akan terzahir satu masa nanti gunung tu orang nampak gunung emas. Bila surutnya air sungai Furat tu, orang akan nampak bukit ni, gunung ni memang emas. Tuan-tuan, ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tuan-tuan, nampak emas. Nampak emas sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kalau orang perempuan sebut emas ni, memang tak boleh kata apa dah. Kan? Duk lalu kok perda kedai emas Anwar pun, tuan-tuan, kita duk serbu lah. Kan? Baru kedai emas Anwar ni nampak gunung emas, mau dia duk suruh lelaki dia pi. Kita pula orang lelaki ni walaupun emas tak apa nak kisah, tapi sebut harta benda dunia, sebut kekayaan dunia, sebut khazanah dunia, tuan-tuan. Ni
Hari ni bukan nanti nampak gunung mah tuan-tuan. Hari ni ada orang dia sibuk kerja siang malam pagi petang tuan-tuan, dia kerja. Salahkah dia kerja siang malam pagi petang ni ustaz? Tak salah, tapi yang salahnya bila dia pulun kerja sampai dia lupa akhirat nanti. Sampai dia lupa bekalan hak dia nak bawa balik untuk selamatkan dia, bukan nak selamatkan orang lain, tak nak selamatkan dia. Kita ketua keluarga nak selamatkan kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara, kata Allah. Ni sebelum nak selamatkan ahli keluarga kita, qu anfusakum, kata Allah, selamatkan diri kita dulu. Selamatkan diri kita dulu ni. Kita pun tak apa nak selamat lagi tuan-tuan, ibu-ibu dirahmati Allah sekalian. Kita pun duk lalai lagi dengan dunia. Kita pun duk semayang tonggeng langgang, mengaji pun tak mau. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam mana kita nak selamatkan wa ahlikum, ahli keluarga kita, nak anak-anak kita, isteri kita. Kalau seorang isteri lah, kalau lebih isteri-isteri. Macam mana nak selamatkan isteri kita ni tuan-tuan? Satu pun tak apa boleh selamat, kalau dua, tiga, empat lagi payah, nampak payah. Lagi payah. Semua ni duk tang mana? Duk atas bau siapa? Bau ketua keluarga. Siapa ketua keluarga? Suami, ayah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berat ni nak bawa balik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Isteri kita tak semayang, isteri kita tak tutup aurat, kita ni suami kena tanggung pasal tak tegur dia, tak bagi ilmu kepada dia, tak suruh dia. Kita kena jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita tuan-tuan sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad ni tak kenal pun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal pun Nabi kita ni tuan-tuan. No, kadang-kadang hak paling teruk tanya Nabi kita Muhammad bin, hak tu pun tak boleh jawab. Belum tanya keturunan Nabi, belum tanya tok wan Nabi dah, baru tanya Muhammad bin, dia duk menengung dah tuan-tuan. Kita nak jawab apa dengan Nabi nanti? Anak kita pun tak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Mungkin kita sendiri pun tak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh nak cerita kat dia. Tuan-tuan, berat ni kita nak kena bawa balik di hadapan Allah Subhanahu wa taala ni. Tuan-tuan pun duk baca hadis berkaitan, Nabi kata tak berganjak kaki anak Adam ni setelah disoal 4 perkara kepada kita, tuan-tuan. Kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Lah pun kita duk sibuk dah dengan dunia, kita duk ligan dunia dah, belum lagi nampak gunung emas, belum nampak bukit emas tuan-tuan. Dengan hak duk ada hari ni pun ramai di antara kita dah Allahu akbar, lupa kepada akhirat. Lupa kepada bekal kita nak bawa balik untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi hak Nabi sebut ni. Terpamirnya satu gunung emas, surutnya air sungai Furat ni nampak gunung emas. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqtatalu alaihi, kata Nabi. Maka ramai daripadanya berperang untuk merebutnya. Pakat duk perang tuan-tuan, pakat duk bermusuh-musuhan, pakat duk bertempur sama-sama sendiri pasal nak rebut harta khazanah yang Allah pamerkan di akhir zaman nanti. Dia tak kira siapa dah, hang kawan ke hang siapa, dia tak kira dah. Dia duk nampak hak tu dia punya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, muslimin muslimat, mukminin mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'un, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka terbunuhlah, berperang ni tuan-tuan, perang pasal nak rebut tadi ni, nak rebut khazanah, nak rebut harta benda dunia ni, nak ambil emas aduk nampak depan mata tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan dirahmati Allah, Nabi kata fayuqtatalu, maka terbunuhlah min kulli mi'atin tis'atun wa tis'un. Nabi nak betapa dahsyatnya.
Betapa hebatnya peperangan hak berlaku sebab nak rebut mah ni, sebab nak rebut harta benda dunia ni. Sehingga kata Nabi, terbunuhlah 99 daripada 100 orang yang berperang tadi. Bukan Nabi nak abang kat kita happy tu ustaz 100 orang dah. Bukan nak abang tu. Nak abang kata 99 daripada 100 orang tu terbunuh. Maknanya ramai akan terbunuh. Maknanya akan berlaku peperangan yang sangat dahsyat. Membunuh antara satu sama lain. Sikit je boleh hidup, tuan-tuan. Tuan-tuan, muslimin, muslimat sekalian. Hari ni hadut jadi kat kita ni, tuan-tuan, bukan jasad terbunuh, tapi hati dah terbunuh. Hati ni dah mati. Pasal tu dia boleh buat tuan-tuan, tak semayang, relax lah. Tak tutup aurat, relax. Allah turun bala. Dia duk kira dengan program rancangan dalam televisyen lagi. Kita pun nak takut ni, tuan-tuan. Anak-anak cuti belakang ni. Anak saya duk tahfiz cuti nu bulan 1, 20 bulan 1 baru balik, tuan-tuan. Kita duk rumah ni duk kelang kabut dah pasal hafal Quran. Hafal Quran ni susah, tuan-tuan, tapi hak paling susah ibu-ibu nak jaga hafazan Quran tu. Hak tu cukup payah. Ustaz di tahfiz ni kalau boleh tak mau bagi anak-anak buah depa ni balik. Memang duk di tahfiz pun, tuan-tuan, kami tak boleh pergi ziarah langsung. Tak boleh pergi tengok langsung. Punya dia ustaz nak kawal depa ni. Sebab Covid ni. Tak apa, kita follow, tuan-tuan. Tapi bila PKPB baru ni dapat arahan, tuan-tuan, tak boleh. Kalau kami pi, kata pihak berwajib, kalau kami pi ada pelajar, kami compound, kami tak kurang 1 sen pun, tuan-tuan. Mau tak mau ustaz kena lepas balik. Nak lepas balik ni berat. Pasal apa? Pasal dulu ni masa PKP dulu ni, lepas balik, tuan-tuan, budak-budak ni hafal belasan juzuk dah. Masuk balik, tuan-tuan, 1 juzuk suruh tasmih, tak boleh ingat. 1 juzuk suruh baca balik, tak boleh ingat. Tu Quran lah. Sebab tu orang yang hafal Quran ni, Nabi kata hum ahlullah, mereka ni ahli Allah. Orang hafal Quran, syuhada yang terbunuh dalam perang Uhud, nak kebumikan, Nabi tanya mana dulu yang manakah yang paling ramai hafal Quran. Hak ramai yang banyak hafal Quran, masukkan mereka dulu. Hak banyak hafal Quran, masukkan dulu. Tuan-tuan, Nabi muliakan orang yang hafal Quran. Ni kita duk takut pasal apa? Anak-anak kita pakat balik duk rumah belakang, hak sekolah, hak rendah, hak menengah, apa semua pakat balik. Hak pondok pun kena balik. Ada pondok kena balik. Tahfiz kena balik. Kita risau apa? Program yang disajikan dalam televisyen tu anak kita. Hiburan-hiburan yang keluar main dalam televisyen, tengok hari tu Lazada. Lazada ni walaupun dia jual barang, tapi dia promosi barang dengan cara macam tu. Dia ada menyanyi dia ada hiburan dia. Kita tengok SOP pun tak apa nak SOP kan, tuan-tuan. Tuan-tuan lagi SOP ni. Tuan-tuan lagi SOP ni, tutup semua mulut ni. Jangan sampai tutup muka sudah. Kan dekat Perak sini, yang mau nak tutup mata sekali jahanam. Kan? Ni paling follow SOP. Depa kita tengok duk menyanyi, duk main gitar, mana duk pakai? Mana duk pakai mask apa pun. Ni hak menari terlompat tu 1 meter ke jarak dia. Tak pun. Tuan-tuan, kita ni puas duk kayu anak kita tutup televisyen. Keluar main pula baru ni Jumaat anugerah bintang popular berita harian tu, dia keluar main lagi. Sebab tu awal tadi saya kata apa, sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, selain daripada kita follow SOP, tolonglah berhenti buat benda-benda yang Allah larang. Tangguh tak kalau tak boleh. Kalau kata tak payah buatlah, saya marah pula kita. Tak apa, tangguh sat. Jangan buat lagi dalam waktu ni. Tunda pi nanti dah stable nanti. Buatlah balik kau nak buat kan. Tapi kalau tak buat terus lagi baguslah. Cuma tak kira marah lah pula. Kan? Pasal apa? Pasal kita sedang diuji dengan COVID-19 dalam negara kita ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita nak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita minta sangat-sangat masjid surau janganlah tutup. Tempat ni tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi dah tutup dah, tuan-tuan.
Peribadi saya, secara peribadi saya seronok kalau tak tutup tahfiz ni. Tak apa, biarlah mereka duduk. Sebab mereka boleh duduk hafal Quran dalam tu. Mereka boleh duduk baca Quran dalam tu. Siang malam duduk ngadap Quran, duduk hafal Quran. Tuan-tuan, balik rumah ni berat. Masih ada tempat yang mengalunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah tahan, tuan-tuan. Allah nak turun balak, Allah tahan. Sebab apa? Masih ada anak-anak yang duduk hafal Quran. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Baik. Semua balik tuan-tuan. Ni pun nak isyak dah ni. Ustaz kan? 8.13 dah. Dulu ada main PKP. Hak biasa kan, ni PKPB. Dia kira ketat sikit. Kira ketat sikit. Baik. Dahsyatnya pembunuhan ni sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, sehingga kata Nabi 99 pada 100 orang terbunuh. Kita cari relate balik dengan hak kita hari ni. Walaupun tak berlaku perang macam tu, kita duk perang dengan diri kita. Kita duk perang dengan nafsu kita, yang menyebabkan walaupun jasad tak mati, tapi hati ni dah mati. Hati ni dah mati dah, tuan-tuan. Jasad duk jalan. Kalau jasad mati, senang. Kebumikan saja, tuan-tuan. Tanam dia, habis, tutup dah buku dunia dia. Tapi jasad tak mati, hati yang mati, tuan-tuan. Hak ni kacau. Bukan kata menyusahkan dia, tetapi juga menyusahkan orang lain. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Fayaqulu kullu rajulin minhum la'alli an akuna ana anju. Dan masing-masing yang terlibat itu berkata, ni hak bakat duk pi, kita hak duk di Tokun ni, Tokun bawah ni, jangan duk kata la ustaz tu di Iraq, bila masa saya nak pergi Iraq, jangan duk fikir macam tu. Macam orang cerita pasal Dajjal lah. Dia kata Dajjal tak boleh main ustaz Tokun bawah ni. Dia dia buat kemah. Dia buat kemah. Jangan duk fikir macam tu. Kita duk tengok hadis Nabi sebut ni, hadis ni tuan-tuan. Hak kita duk nampak ni tak berlaku macam ni pun kita dah fail lah. Kita dah gagal dah. Tak sampai lagi nampak gunung mah ni, tak sampai lagi tuan-tuan. Tu pun duk nampak kita ni tak boleh nak pergi. Ni kalau mai depan kita macam ni tuan-tuan, Allahu akbar. Tuan-tuan dirahmati Allah. Kata Nabi apa dia? Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, masing-masing yang terlibat itu berkata, mudah-mudahan akulah orang yang selamat. Ni happy tu masing-masing duk rasa akulah orang yang selamat, akulah yang akan dapat ni harta benda ni, akulah yang akan dapat emas ni, akulah yang akan dapat khazanah ni. Duk rasa macam tu. Tapi Nabi kata 99 daripada 100 orang mati, kata Nabi, akan terbunuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni duk likan dunia tuan-tuan, jangan jadi macam Fir'aun. Fir'aun yang Allah bagi dia kuasa. Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Musa alaihi salam, Allah bagi dia kuasa yang cukup hebat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang menjadikan dia sombong, bongkak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dialah manusia yang mengaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Ni manusia yang mengaku sebagai Tuhan. Tuan-tuan, dia suruh menteri dia, orang kanan dia, yang namanya Haman. Haman, bukan Haman, Haman. Dalam Quran Allah sebut Haman. Dia suruh menteri dia ni, orang kanan dia ni. Tuan-tuan sekalian, kalau kita ni Haman hari ni kira penasihat lah, penasihat raja dalam hal bidang agama. Ni Haman ni, dia menteri dia, tugas dia lebih kurang macam tu lah tuan-tuan. Dan dia ni juga pelaksana projek pembangunan pun serah kat dia. Pasal tu ketika mana Fir'aun dia nak suruh bina menara. Pasal apa nak bina menara ni, menara yang tinggi ni? Dia suruh Haman kumpulkan rakyat dia, 50,000 orang rakyat dia dikumpulkan. Punya zalim Fir'aun ni, buat menara naik ke langit tu. Pasal apa? Pasal dia nak bunuh Tuhan Musa. Ni Fir'aun punya perangai. Dia nak bunuh Tuhan Musa, yakni nak bunuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, betapa sombongnya Fir'aun dengan kekuasaan hak dia ada. Pasal itu kita pun hari ni kalau ada kuasa, jangan sombong.
Kita ada kuasa, jangan lupa orang bawah kita, tuan-tuan. Kita jadi YB hari ni, jadi YB. Tuan-tuan kena balik tengok rakyat bawah kita ni, hak undi kita hari tu ni. Yang bagi kita duduk atas tu, rakyat yang undi, tuan-tuan, rakyat yang pangkah. Bukan kita pangkah diri sendiri dah. Rakyat pangkah, balik tengok rakyat hak undi kita. Susahkah mereka ni? Ada makankah mereka ni? Bagaimana kehidupan mereka ni? Hak dulu undi kita. Jangan bila kita duduk atas, tuan-tuan, kita ada pangkat, kita lupa rakyat hak dulu bagi mandat kepada kita. Kan? Nak cerita Fir'aun dah juga, tapi ada pengajaran boleh ambil. Pasal itu Allah cerita Fir'aun dalam Quran. Allah sebut Fir'aun dalam Quran pasal ada pengajaran yang kita boleh ambil. Tuan-tuan, muslimin, muslimat. Haman Allah sebut juga dalam Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, Haman Allah sebut dalam Quran 6 kali. Haman ni, nama Haman Allah sebut 6 kali dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Qasas, nah, surah yang ke-28, ayat 6, ayat 8, ayat 38. Surah Al-Ankabut, surah yang ke-29, ayat 39. Yang ketiga surah Al-Mu'minun, surah yang ke-40 pada ayat 24 dan 36. Allah cerita pasal Haman. Pasal apa Allah cerita pasal Haman? Sebab Allah nak suruh kita ambil pengajaran, ambil ibrah, ambil i'tibar. Jangan jadi macam Haman. No, jangan jadi macam Haman yang ikut saja apa yang diperintahkan oleh Fir'aun. Bahkan dia lah tukang nasihat kepada Fir'aun. Fir'aun buat begini. Dia tukang nasihat. Tuan-tuan, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tadi kita sebut bab harta, bab dunia, bab kaya raya. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Kita relate dengan siapa seorang lagi zaman Fir'aun, iaitulah Qarun. Qarun pun Allah cerita dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qasas. Tuan-tuan balik buka surah Al-Qasas. Allah cerita dalam Quran surah Al-Qasas ayat 3, ayat 76 hingga ayat 82. Nah, tentang siapa? Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, tentang Qarun yang kaya. Allah bagi kepada Qarun ni, tuan-tuan, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Allah sebut dalam Quran, sesungguhnya Qarun termasuk daripada kaum Musa. Tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka, dan kami, kata Allah, telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta, dan kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat, kata Allah. Kunci dia. Nah, kunci harta Qarun ni dipikul oleh sejumlah orang yang kuat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan sekalian, nah, ni tuan-tuan boleh tengok dalam surah Al-Qasas ayat 76. Allah abad macam tu lah, tuan-tuan. Nah, kunci-kunci nak menjadi beban yang sungguh berat untuk dipikul oleh sebilangan orang yang kuat sasa. Ni hak duk pikul tu jenis sadar. Kalau macam saya tak lepas, tak cukup vitamin. Kan? Hanya ni sadar. Nak pikul kunci, tuan-tuan. Kita ni bawa kunci, hak kaya dah ni, bawa kunci dalam poket. Ada tak telondes luar? Tak ada. Walaupun melenggak dah, kira melenggak dah. Orang nak bawa kunci tu, kata Allah dalam surah Al-Qasas ayat 76. Nuh jenis badan sesar, jenis sadar, jenis kuat. Sekumpulan, bukan seorang. Nak pikul kunci harta Qarun. Kaya tak kaya Qarun ni, tuan-tuan, mau orang duk pinnaik bukit. Apa? Bukit Tokun kan? Naik bukit Tokun, tuan-tuan, masuk dalam hutan tu, tiba-tiba jumpa harta. Orang tanya, siapa punya harta ni? Ni bukan Ahmad Al-Bab yang punya. Ini harta Qarun yang punya. Sampai kot ni. Cuma dia sampai kot belah tanah Melayu. Dia tak jadi harta Qarun, dia jadi harta Karun. Jadi harta Karun. Punya kaya. Tuan-tuan. Tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan nak tengok kisah-kisah menarik ni, balik buka Quran.
Tetapi yang sombongnya Qarun ni, walaupun dia sombong tuan-tuan. Bahkan dia dalam Quran Allah cerita hak dia dapat ni hasil daripada ilmu dia sendiri. Kita pun mau duk fikir macam tu, aku kaya pasal aku usaha, pasal aku belajar tinggi, pasal aku semua pasal dia, maka perangai kita lebih kurang Qarun. Dia tak ada langsung nak sandang rezeki ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia duk kira pasal dia. Dia tak ada sandang. Hadiah usaha ni pun kalau Allah tak izin, tak jadi hadiah tuan-tuan. Tu orang mengaji dia lain. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Apa pun dia dapat, walaupun dia usaha, dia ikhtiar, tapi semua tu main daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah izin jadi hadiah. Jadi kita pun kadang-kadang dapat gaji sebulan 3,000. Belum tentu 3,000 tu semua hak kita. Walaupun nama atas nama kita, keluar mai 3,000 slip dia nama kita, belum tentu 3,000 ni jadi hak kita tuan-tuan. Boleh jadi dia akan jadi hak kereta kita, hak motor kita, hak anak-anak kita sakit demam, hak orang kita sedekah pasal apa, kita tengok dia susah tuan-tuan, masuk kat dia sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dirahmati Allah. Ni kita duk cakap pasal susah ni. Saya terbaca tadi satu artikel dalam FB. Susahnya hamba Allah ni kok belah baling. Sampai kena jual televisyen nak beli beras. Kita ni alhamdulillah tuan-tuan, nak beli beras, jual televisyen yang dihadiahkan oleh kak dia tu, Syak ke apa, televisyen lama, jual RM100, nak beli barang dapur. Tuan-tuan, susah ni, manusia susah. Jangan duk ingat 2020 ni semua orang kaya-raya. Tak tuan-tuan, ada yang susah. Lebih-lebih lagi dalam fasa PKPB ni tuan-tuan. Hak dulu ada kerja lah, ni tak ada kerja. Hamba Allah ni pun tukang rumah jatuh patah tangan tuan-tuan, tak boleh nak buat kerja. Tak boleh nak buat kerja. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Tuan-tuan boleh bayang tak seminggu tak makan nasi? Seminggu tak makan nasi. Tadi sallallahu alaihi Muhammad cerita dalam tu saya baca tuan-tuan. Kita jangan baca tajuk lah, baca tajuk tak jadi. Kena baca isi tu kan. Seminggu tak makan nasi. Kita orang Asia, orang Malaysia ni tak makan nasi tuan-tuan, kira lembek. Kita bukan jenis orang Arab makan roti kan, kena makan nasi ke kan. Tuan-tuan dirahmati Allah, ada orang susah. Hebat apa ni Qarun ni, walaupun dia hebat tuan-tuan, tapi kita tengok kesudahan hidup dia. Allah benamkan dia. Allah benamkan dia dengan istana dia, rumah dia hebat tu Allah benamkan dalam perut bumi. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Al-Qasas 81. Lalu kami, kata Allah, timbuskan dia bersama dengan rumahnya di dalam tanah. Dia hebat sangat dengan harta benda dunia, rumah yang hebat, harta yang banyak. Allah benamkan dengan dia, dengan rumah dia dalam tanah. Maka tidaklah ia mendapat sebarang golongan yang boleh menolongnya dari azab Allah, dan ia pula tidak dapat menolong dirinya sendiri. Tuan-tuan, ni hak kita nak ambil ibrah dalam Quran pasal Qarun yang Allah rakam dalam Al-Quran, suruh kita ambil, jadikan sebagai pengajaran kepada kita. Sibuk cari harta dunia, jangan lupa akhirat Allah. Dah kaya, jangan lupa bantu orang susah. Dah ada harta yang banyak, jangan lupa keluarkan zakat. Sebab itu bukan hak kita. Bukan 25 zakat tuan-tuan, 2.5 nya umat Nabi Muhammad ni. 2.5 sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Jangan doa abang, oi mana cik ustaz, saya pun kerja siang malam pagi petang, tiba-tiba nak kena bayar zakat, nak kena keluar zakat. Oh mana cik, dia pun nak cari sendiri ya. Jangan macam tu. Kita ada agama kita. Kita ada Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi tuan-tuan, sekadar itu, insya-Allah kita sambung sikit lagi bulan depan tuan. Dan jam bunyi dah sallallahu alaihi wasallam Muhammad 8:22 dah. Jadi saya berhenti sekat tu tuan-tuan. Insya-Allah kita sambung lagi bulan depan. Kita sambung sikit lagi tuan-tuan berkaitan dengan
yang disebut oleh Nabi SAW, peperangan di kawasan Sungai Furat kerana merebut kekayaan khazanah dunia yang Allah bentangkan sebagai ujian akhir zaman nanti. Allah bentangkan sebagai ujian atas keimanan umat-umat Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah kita semua bulan depan tuan-tuan, walaupun rasa macam sat kan, tapi kita lah ni pantang bunyi jam. Bunyi je jam dia kira tak pun dah senang hati. Dia gelisah lalu bila nak berhenti dah. Jadi insya-Allah kira tuan-tuan mai ni pun boleh stay dalam majlis ilmu ni pun alhamdulillah dah tuan-tuan. Boleh duduk majlis ilmu sampai habis ni pun alhamdulillah. Jangan sampai ada hak keluar bayar isyak kat luar. Kita tunggu lambat sangat ustaz, dia keluar bayar isyak kat luar. Jadi insya-Allah kita solat isyak sama-sama berjamaah, dan mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala tetapkan iman kita, istiqamahkan kita dalam melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan azam akan datang kita akan mai lagi dalam majlis ilmu ni insya-Allah. Mudah-mudahan Allah permudahkan niat baik kita untuk mendapat mencari redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل، واهدنا الصراط المستقيم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا من أهل العبادة ولا تجعلنا من أهل المعصية. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.